Kalau kita nak mulakan langkah yang besar, bercita-cita besar, nak ubah negara, nak bawa perubahan, kita kena mula dengan langkah yang paling berani. Kita kena mulakan dengan langkah yang paling berisiko, orang kata. Sebab namanya pun anak muda. Anak muda itu sifatnya harus berani. Sifatnya itu harus menungkah arus. Sifatnya itu harus ke hadapan. Kalau kita nak duduk dalam zon selesa, kalau kita nak duduk dalam zon yang kita jadilah macam kerajaan negeri yang daripada tadi saya dengar sahabat-sahabat kritik. Saudara-saudari, ibu yang saya hormati juga, daripada tadi, sejak pada awal kita buat hari ini konsep untuk pengetahuan YB Khairi Samad juga yang lain dalam jelajah muda ataupun jelajah anak muda harapan ini, kita buat dalam konsep open mind. Setiap negeri kita buka pentas begini untuk beri peluang, bukan untuk mereka yang datang dengar semata-mata, tapi bagi pendapat, luahkan apa yang terbuku, nyatakan apa aspirasi, apa yang dia nak tengok, untuk terutama sekali dalam kita cakap soal politik. Menjelang pilihan raya nanti, kita minta anak muda, terutama yang baru berusia 18 tahun, keluar mengundi. Tapi kita tidak beri peluang untuk mereka teroka apa yang mereka mahu dalam politik. Maka inilah peluang yang kita buka, inilah platform yang kita bagi. Dan ini usaha yang mungkin sebelum ini dianggap sebagai sekadar retorik dan sebagainya, tapi tidak. Kita tak halang. Tadi dari kita umur 19 tahun, anak tempatan, bercakap. Dia tak bercakap soal isu-isu yang berat. Dia tidak bercakap soal isu nasional. Dia bercakap soal perasaan, soal emosi, soal mental, tentang hiburan, tentang cara dia nak meluah perasaan. Kebetulan nasib baik dia peminat One Piece. Saya pun peminat One Piece. Sekarang One Up baru habis. Jadi kita boleh faham bahawa anak muda dalam negara kita ni, dia kadang-kadang dia tidak melihat semua perkara macam yang kita yang bergelar pemimpin. Tapi baik ini adalah dia tahu. Ini bagusnya, dia tak dapat tengok One Piece Red dekat panggung wayang. Kalau orang lain dia tak gila apa kan salahkan kerajaan. Tak betul. Kerana dia punya kehidupan, dia punya persekitaran, dia punya sistem politik di sekeliling dia itu yang mengalang minat dia kadang-kadang. Jadi di mana dia nak luahkan perasaan dia? Jadi itulah antara peranan yang kita cuba bawa, cuba main dan kita tampilkan dalam siri-siri jelajah. Selepas ni insya-Allah mungkin di Terengganu, sebelum kita beralih ke Pantai Barat dan sebagainya, kita cuba untuk supaya anak-anak muda tahu bahawa mereka bukan sahaja diminta untuk dengar, tapi kita juga bersedia untuk dengar dan ambil tindakan. Ambil sedikit pendirian untuk supaya nanti menjelang pilihan raya umum yang akan digelar, nak jadi kerajaan, kita jadi kerajaan yang sentiasa dengar terlebih dahulu sebelum kita berani nak cakap dengan rakyat. Saudara-saudari yang saya hormati, 22 bulan Pakatan Harapan jadi kerajaan, ini jadi satu perkara yang diulang-ulang bincang di mana-mana tempat sekalipun. Ada yang mengkritik, ada yang menyokong. Tapi secara jujurnya, kalau kita tanya pada diri kita, kalau kita nak nilai bagaimana kita mentadbir ketika 22 bulan tersebut, pertama, pentadbiran tersebut tidak adil secara relatifnya untuk kita banding dengan Barisan Nasional yang berkuasa 60 tahun. Tidak begitu adil juga untuk kita banding seolah-olah kalau tidak diberi peluang kepada Pakatan Harapan untuk mentadbir negeri Kelantan ini, kita terus tak hukum kata tak boleh tadbir. Pakatan Harapan tak sesuai di negeri Kelantan, hanya PAS sahaja yang tahu bagaimana nak tadbir negeri. Tak betul. Tak boleh kita buat perbandingan segitu rupa, kerana kita tak pernah bagi peluang yang seadilnya. Dan sebab itu kita minta anak muda terlebih dahulu untuk buka ruang ini. 2018, kalau kita ingat, yang bawa gelombang perubahan, yang bawa semangat perubahan tersebut, akhirnya datang dari orang muda yang letih, yang meluat, yang menyampah tengok kerakusan dan kebobrokan pemimpin-pemimpin tua dan lama ini, yang daripada tahun, saya ingat 1960-an, 70-an sampai ke hari ini masih mereka lagi kadang-kadang. Ini
semangat yang dibawa 2018. Kemudian apabila berlaku pengkhianatan dan sebagainya, dia seolah-olah kita ni letih tengok politik. Kita tak mahu lagi terlibat dengan politik. Tapi tak betul. Kita faham, walaupun dalam keadaan kita meluat, nyampah dan sebagainya ni, tapi ada yang terbuku dalam perasaan kita yang kita tak dapat nafikan, iaitu kita masih lagi tak boleh duduk diam dan tengok sahaja keragusan orang-orang ini berkuasa. Kita sebut UMNO ni berusia lebih 60 tahun, berkuasa di Malaysia ni lebih 60 tahun. 60 tahun bukan satu tempoh yang sedikit. Malah UMNO secara relatifnya adalah salah satu daripada kerajaan yang paling lama berkuasa dalam dunia. Dan kita pernah tumbangkan mereka sekali dalam pilihan 2018. Dan sekarang kita minta sekali lagi untuk kita lakukan dan bagi peluang bagi pentadbir baru dalam negara kita. Tak adil, macam saya sebut awal ni, tak adil untuk kita hukum ataupun kita nilai sama ada layak, baik dan sesuai untuk Pakatan Harapan ini memerintah negara, memerintah negeri dan sebagainya hanya sepanjang 22 bulan. Baik, itu mesej-mesej politiknya. Mesej-mesej lainnya adalah untuk kita faham bahawa bila kita sebut soal perubahan, dia tidak semata-mata berkait dengan isu nasional. Dia selalu kita bawa isu nasional. Saya percaya Wati Khalid boleh ulas dengan lebih baik sebagai seorang parlimen yang lebih dekat dengan perbincangan. Tapi kita cakap, sebab saya paling tertarik dengan anak muda umur 19 tahun. Dia cakap tentang diri dia, ketidakpuasan hati dia, apa yang dia nak tengok, dan dia minta simple life. Takkan itu kita tak sanggup nak bagi. Saya cakap, kenapa dalam peringkat pemuda harapan kita cakap kita buat open mic biar orang, supaya kita tahu apa yang betul-betul orang muda nak. Dia tak minta sebuah negara yang kata jadi gergasi ekonomi. Dia tak minta negara yang pesat kemodenannya. Dia minta hanya sebuah negara yang boleh buat diri dia selesa dan bahagia, boleh rasa happy. Ini sesuai macam saudara Hasbi tadi sentuh soal kesihatan mental orang muda, berkait banyak dengan emosi. Kita selalu tengok kempen, kadang-kadang orang sebut kesihatan mental ni haruslah masyarakat faham, datangkanlah dengan kesedaran dan sebagainya. Tapi kerajaan sedar atau tidak, punca akhirnya datang juga daripada soal-soal sosioekonomi yang mana di bawah kuasa kerajaan. Kalau kita nak bercakap, akhirnya soal peribadi, soal kepentingan ataupun soal kesihatan dan sebagainya tadi, tapi tanpa kita mampu kaitkan dengan keadaan negara sendiri yang sedang rosak, yang memberi tekanan, maka tak gunalah kita jadi parti politik. Baik, saudara-saudari yang saya hormati, saya juga teringat satu fakta baru nak tunjuk negara kita dalam krisis. 2019, ni sebelum pandemik 2019, dapatan yang terakhir menunjukkan 72% anak muda lepasan sekolah, lepasan SPM tidak berminat untuk sambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Dia tak ada, bukan kata universiti semata-mata, college ke, politeknik ke, college community dan sebagainya, tak ada minat. Kerana dia rasakan, satu, tidak mampu untuk bagi dia kehidupan yang sewajarnya. Buat apa dia berhutang begitu banyak semata-mata untuk seterusnya nanti tak dapat kerja yang setimpal gaji. Yang kedua, dia hanya melihat bahawa pekerjaan yang wujud, yang ada, yang available untuk diri dia, ini cukup terhad, yang tidak memerlukan pun dia untuk buang masa sambung pelajaran. Apa 3 pekerjaan yang tertinggi yang disebut sebagai daripada dapatan yang sama? Sebut 3 pekerjaan yang menjadi pilihan utama akhir ini untuk pelajar lepasan sekolah ini, terutama penghantar makanan. Kedua, pembuat video YouTube. Yang ketiga, buat video TikTok. Jadi kita, kalau kita tak rasa risau dengan keadaan begini, masalah kita. Kita bayangkan itu 2019, sebelum pandemik, sebelum PKP. You bayangkan apabila PKP yang lepas itu, pandemik melanda negara kita, yang mensakkan ekonomi kita.
yang mengakibatkan lebih ramai keciciran sekolah, ketinggalan dalam pelajaran, tak dapat sambung belajar, tak dapat pekerjaan dan sebagainya. Apa lagi pilihan yang ada untuk anak-anak muda yang ada sekarang ni? Jadi ini masalah yang cukup serius yang kita perlu selesaikan. Kita perlu datang dengan dasar dan juga jaminan yang lebih baik. Kita bukan cakap soal manifesto, kita bercakap soal apa dasar yang dibawa. Dan kalau nak sebut dasar, saya bagi tahu, susah tahu nak ikat sebuah gabungan parti politik kalau tidak kerana mereka berkongsi dasar yang sama. Kerajaan hari ini Barisan Nasional, sebelum ni Perikatan Nasional, yang sekarang kita tak tahu siapa dah. Saya pun tak tahu Ismail Sabri ni Barisan Nasional ke Perikatan Nasional, tapi tak tahu. Yang mengikat mereka hanyalah kuasa. Datang pilihan raya, dia berlawan sesama sendiri. Perikatan Nasional akan tetap lawan Barisan Nasional. Kita tak lawan sama sendiri, itu bezanya. PAS akan tetap lawan dengan UMNO, UMNO tetap akan lawan dengan Bersatu, Bersatu tetap akan lawan dengan, saya tak tahulah apa lagi yang ada. Tapi kita ni sejak 1998 sekurang-kurangnya, sejak Barisan Alternatif sampailah ke hari ini Pakatan Harapan, 3 yang sentiasa bersama: Parti Tindakan Demokratik, Parti sebelum ni PAS, sekarang Amanah, dan kemudian Parti Keadilan. Hari ini kita ada sahabat baru daripada sahabat aku yang mengikat kita ini selama lebih 20 tahun. Bukan kuasa. Nak kuasa kita cuma ada berapa kali saja jadi kerajaan. Yang mengikat kita kerana dasar. Dasar kita itu dasar pro rakyat. Dasar yang hanya memikirkan bukan perut sendiri, tapi dasar yang memikirkan apa kita nak buat untuk kebaikan orang sebelah sini. Kalau nak fikir tentang perut sendiri, memang sekarang ni saya tak rasa gabungan itu akan sentiasa berbalah dalam gabungan sentiasa, tapi kekal kerana kita tetap dengan dasar yang kuat. Dan inilah perkara yang menjadi kekuatan bagi Pakatan Harapan, dan inilah yang sepatutnya jadi sandaran terutama buat anak muda dalam memilih siapa yang lebih layak untuk mentadbir negara ini. Sebab dalam pilihan raya ke-15 saya percaya jangan undi kerana manifesto siapa lebih baik. Kalau nak buat manifesto lebih baik mudah. UMNO atau PAS boleh tawarkan kan, BRIM 500 ke 600, kita boleh tambah, kita bagi 700. Kalau dia kata kita bagi cuti untuk ibu bersalin 60 hari, kita cakap kita bagi 90 hari. Itu jadi lebih baik dari segi janji dan manifesto. Tapi kita tak minta yang itu bukan pendekatan kita. Yang kita minta pendekatan kita adalah dasar yang mengikat kita sebagai sebuah kerajaan. Itu bagaimana? Yang paling utama, macam saya sebut, cukup satu sahaja. Apa pun dasar yang kita buat, apa pun manifesto yang kita nak rangka, yang paling penting haruslah berdasarkan kepada prinsip memikir dan mementingkan kepentingan rakyat. Itu cukup bagi Pakatan Harapan bagi saya. Dia tak perlu banyak. Dalam negara ini tak perlu buat banyak. Sebab UMNO tu dah tentu dah jahat daripada dulu lagi. Siapa lagi yang mudahlah. Formula politik di Malaysia ni cukup mudah sebenarnya. Orang luar pun tahu, tengok sekali dia dah tahu. Kita ni sahaja yang masih lagi macam yang awal tadi Jeming sebut, orang di luar dah bincang macam-macam perkara, kita masih lagi bincang Najib salah tak salah. 2 kali jatuh hukuman dekat mahkamah pun kita masih duduk dan sebagainya. Ini problem kita. Jadi saudara-saudari, saya agak cukup di sini. Yang hadir malam ini saya minta sampaikan, banyak orang dah kongsi macam-macam. 1 orang sampai kepada 5 orang akan jadi lebih ramai lagi yang faham. Dan itulah cara kita dalam bergerak. InsyaAllah kita bertemu lagi. Saya ucapkan terima kasih atas komitmen rakan-rakan, terutama daripada Pakatan Harapan yang hadir daripada seluruh pelosok negara sebenarnya, daripada Perlis, dari Johor dan sebagainya. Saya ucapkan selamat maju raya buat teman-teman yang berada di negeri Kelantan, dan saya harap kita dapat bersama-sama lakukan dan zahirkan perubahan yang kita tuntut selama ini. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.